Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anis binti Ismail. Hari ini kami akan membentangkan pembentangan kerja yang dibuat secara berkumpulan oleh kumpulan kami melalui subjek falsafah dan isu semasa. Nama pensyarah kami iaitu Puan Nurul Iman binti Muhammad Zain. Okey, tajuk yang menjadi pilihan kumpulan kami iaitu penularan wabak jangkitan COVID-19 di Malaysia. Kami terdiri daripada 7 orang iaitu Muhammad Alias, Nur Anis binti Ismail, Aziani Nadiha, Nur Syazwani, Putri Nur Atira, Nur Syamila dan Nur Syairah. Definisi falsafah. Definisi falsafah mempunyai dua pandangan, iaitu menurut Al-Farabi, falsafah ditakdirkan sebagai ilmu pengetahuan alam yang nyata dan bertujuan untuk mengkaji perkara yang sebenar. Menurut Kamus Dewan edisi kedua 2004, falsafah ialah ilmu pengetahuan atau kajian mengenai tentang kewujudan atau kebenaran sesuatu perkara. Assalamualaikum, saya Aziani Nadiha binti Yusri, pemegang kad matrik C20A0945. Apa itu COVID-19? Di sini kita dapat lihat COVID-19 juga dikenali sebagai pandemik coronavirus atau wabak coronavirus. Virus ini juga berpunca daripada coronavirus simptom pernafasan akut teruk iaitu SARS-CoV-2. Ia juga dianggap virus yang paling mudah berjangkit apabila seseorang menerima tanda gejala tersebut. Antara gejala tersebut ialah batuk, sesak nafas, kesukaran bernafas. Dan yang paling teruk lagi menyebabkan kematian. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Alif Hussein. Okey, hari ini saya akan jelaskan kesan keburukan akibat daripada penularan wabak COVID-19 di Malaysia. Okey, pertama, ekonomi negara terjejas. Gerakan ekonomi terjejas kerana jual beli tidak dapat bergerak dengan baik akibat daripada penularan wabak ini. Dan juga dapat beroperasi pada masa yang telah ditetapkan sahaja. Okey, seterusnya peningkatan pengangguran. Majikan tidak dapat memberi gaji kepada pekerja kerana pengeluaran modal lebih banyak berbanding keuntungan. Okey, seterusnya tekanan dalam pembelajaran. Pelajar terpaksa belajar secara online. Ada sesetengah pelajar yang mempunyai masalah capaian internet dengan baik. Hal ini menyebabkan pelajar tersebut menghadapi tekanan untuk memahami pembelajaran yang telah diajar. Okey, sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syazwani binti Ahmad Bagi. Matrik nombor saya C20A1287. Hari ini saya akan membentangkan tentang kebaikan penularan wabak COVID-19 di Malaysia. Terdapat 3 kebaikan penularan wabak COVID-19 di Malaysia, antaranya dapat meluangkan masa dengan keluarga. Terdapat banyak aktiviti yang dapat dilakukan bersama keluarga, contohnya berkebun dan beriadah di kawasan rumah bersama-sama ahli keluarga. Seterusnya, lebih banyak masa untuk mendekatkan diri dengan pencipta. Jika sebelum ini masa seseorang untuk beribadah hanya secara individu, manakala pada waktu PKP, masa seseorang untuk beribadah bersama-sama lebih banyak. Akhir sekali, alam sekitar lebih bersih. Penggunaan kenderaan bermotor berkurangan kerana hanya pengguna jalan raya mempunyai urusan yang penting dibenarkan keluar dari rumah. Dan pelepasan asap kenderaan semakin berkurangan di udara pada setiap hari. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Putri Nur Atira binti Aziz, pemegang kad matrik C20A1394. Saya akan membentangkan mengenai langkah-langkah untuk mengatasi masalah penularan wabak COVID-19 di Malaysia. Seperti yang kita tahu, penularan wabak COVID-19 makin meningkat setiap bulan. Dengan itu, saya menyediakan 4 langkah dalam mengatasi masalah ini. Yang pertama, pihak kerajaan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negeri. Hal ini untuk mengelakkan penularan wabak ini tersebar luas dan kerajaan mengarahkan untuk rakyat berada di rumah masing-masing. Yang kedua, mengamalkan norma baharu dalam kehidupan seharian, iaitu dengan cara konsisten memakai pelitup muka, memakai hand sanitizer apabila bersentuhan, menjaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter dari individu yang lain. Yang ketiga, sentiasa mengutamakan kebersihan dan kesihatan diri dengan cara kerap mandi
Sentiasa mencuci tangan dengan betul bagi membunuh bakteria. Akhir sekali, membuat saringan kesihatan apabila mendapati diri bergejala dengan cara membuat swab test di hospital berdekatan dan memaklumkan terlebih dahulu sejarah perjalanan kepada pihak hospital. Seterusnya, kita akan pergi ke rumusan. Sebagai rumusannya, wabak COVID-19 atau coronavirus ini telah mengubah hampir seluruh norma kebiasaan kita di samping mewujudkan suatu norma baru yang tidak pernah terlintas di akal. Wabak ini turut memberi dampak yang sangat besar kepada setiap individu dan telah memberi kesan negatif maupun positif. Oleh itu, setiap masyarakat hendaklah patuh terhadap arahan yang dikeluarkan oleh pihak berwajib seperti kerajaan dan mengamalkan norma baru yang ditetapkan, di samping sentiasa mendisiplinkan diri untuk mengamalkan langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan dapat bekerjasama agar penularan wabak penyakit COVID-19 ini dapat dihentikan penyebarannya, dan diharapkan wabak penyakit ini dapat ditemukan penawarnya dan sampai ke penghujungnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syamila Atika, nombor matrik C201A118. Saya ditugaskan untuk membentangkan tentang rujukan tugasan ini. Okey, tugasan kami ini, kami merujuk buku Model Falsafah Isu Semasa yang dibuat oleh Nur Hisham Maknawi. Buku ini dirujuk untuk mengaitkan ilmu falsafah dengan tugasan kami, iaitu penularan COVID-19 di negara ini. Okey, antaranya tema internet yang kami layari ialah Astro Awani, kemudian berita harian dan beberapa lagi. Kami telah membuat rujukan terhadap capaian internet ini agar kami mendapat fakta-fakta yang lebih tepat. Kami juga membuat senario juga agar tugasan kami tidak terkeluar bertajuk. Okey, kami telah membuat rujukan terhadap capaian internet ini agar kami mendapat fakta-fakta yang lebih tepat. Kami juga membuat senario juga agar tugasan kami tidak terkeluar bertajuk. Okey, rujukan juga penting kepada para pembaca untuk lebih memahami terhadap pembacaan tugasan kami dan mendapatkan kesahihan daripada tugasan ini agar tajuk ini boleh difahami dengan jelas. Terima kasih. Thank you for watching. Bye.